Dia tengok peluang untuk dia nak mengambil kesempatan di atas situasi Rasulullah dan para sahabat. Nabi dah letih, dia ambil pedang Nabi, dia tak di tengkok Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maksudnya dengan semata-mata sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia tak pedang tu, kalau Nabi kita bergerak, tak boleh bergerak lah. Bergerak, nanti pedang ni akan menjunam dalam tengkok. Tapi Nabi kita ajak macam mana bertempur dengan musuh sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Siapa yang akan melamatkan engkau daripada pedang ini? Nabi kata Allah. Nabi sebut Allah terlepas. Maknanya kekuatan kita ialah Allah. Maka sebab itu tentera Imam Mahdi di akhir zaman, kekuatan mereka ialah takbir. Mereka bertakbir, runtuh bangunan. Tapi tuan-tuan, jiwa yang macam mana bertakbir sampai meruntuhkan bangunan? Jiwa yang ada Allah. Kita boleh takbir, tapi takbir kita kering, takbir kita kontang, takbir mereka basah dengan Allah. Maknanya Muhammad sallallahu Muhammad, inilah yang mesti ditanam di dalam setiap aktivis yang menjalankan tugas-tugas kebajikan dan perjuangan. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahu akbar. Sallallahu alaihi Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Fadhil Musi Majlis, pimpinan Semboyan Malaysia Saudara Yusuf Azmi, Fadil Ustaz Muti, Ustaz Danish, Wan Jeffrey, Cik Hamdan, dan seluruh aktivis semboyan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada petang ini bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk bersama pada petang ini di bawah tajuk bagaimana sebagai pecinta Nabi kita nak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, selayaknya pencinta itu akan meneladani yang dicintanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya teladan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya ialah umpama lautan yang tidak ada tepian. Sebab akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah dipuji oleh penciptanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui betapa tingginya akhlak Rasulullah. Sebab akhlak Nabi itu dibina oleh Tuhannya. Seperti mana yang Nabi sebut, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mengajarkanku adab ialah Tuhanku. Fa ahsana ta'dibi, maka betapa halusnya Allah Subhanahu wa taala mendidikkanku adab. Tidak ada
seseorang guru, melainkan ia akan menurunkan semua ilmunya kepada para muridnya. Dan sesungguhnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seseorang murid itu ialah seseorang yang meneladani habis akhlak dan perilaku gurunya. Maka Nabi SAW yang dididik oleh Tuhan telah pun mengambil semua akhlak Allah dan diterapkan di dalam jiwanya. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran banyak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyebut tentang sifat Rasulullah SAW itu seumpama dia, dan dipinjamkan sifat-sifatnya kepada Rasulullah SAW sebagai contoh. Dalam Quran Allah sebut, laqad kana lakum, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu ada contoh teladan yang baik untuk diikuti, lebih-lebih lagi kepada orang yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Maksudnya sesiapa yang menjadikan Allah dan hari akhirat ialah destinasinya, pasti ia akan mengikut ketinggian akhlak Rasulullah SAW. Maknanya siapa yang menjadikan Allah cita-citanya akhirat ialah perhentiannya yang terakhir, dia pasti akan berakhlak mulia. Sebab Nabi SAW diutuskan ialah untuk memuliakan akhlak manusia. Seperti yang Nabi sebut, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutuskan ialah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka akhlak yang mulia ialah agama yang diutuskan untuk kita. Tidak ada suatu agama yang mementingkan akhlak lebih daripada agama yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa Nabi balik dari medan perang bersama dengan para sahabat. Perang ni letih, nak berjalan pergi jauh, nak balik daripada perang pun jauh perjalanan. Nak pergi perang jauh, nak balik dari medan perang jauh. Mungkin pergi semangat, tapi balik dah lemah sebab banyak tenaga dah diguna di medan perang. Sallallahu alaihi wasallam. Maka berjalan baliklah Nabi dan para sahabat dari medan perang. Dalam perjalanan balik, para sahabat akur terhadap semua arahan-arahan Nabi SAW. Mereka tak pernah minta berhenti tentang mana. Mereka hanya mengikut telunjuk dan perintah Nabi. Di sini kita berhenti, di situlah mereka akan berhenti. Itu adab mereka dengan Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW sangat alert dan prihatin terhadap para sahabatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi ialah manusia macam kita. Itulah hikmahnya pasal apa seorang rasul itu manusia seumpama kita. Seorang rasul itu tak diutuskan kepada kita seorang malaikat. Sebab malaikat tak faham macam mana situasi manusia. Maka Nabi SAW jalan balik dengan para sahabat.
lama dalam perjalanan, Nabi tengok para sahabat, Nabi faham semua dah letih. Tiba-tiba Nabi kata, kita berhenti di sini. Para sahabat yang dah letih, bila Nabi kata kita berhenti di sini, mereka seumpama seperti orang mengantuk disorongkan bantal. Lega sangat. Akhirnya Sayyidina Muhammad, setiap orang mengambil posisi masing-masing, tak mana mereka nak berehat. Nabi kita sendiri, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berehat di bawah sepohon pokok. Nabi sangkut pedangnya di satu pohon pokok dan Nabi kita rehat. Nabi sedang tak sedang, tiba-tiba Nabi sedang, hujung pedang dah berada di tengkuknya Rasulullah. Nabi celik-celik mata, rupanya satu orang dah ambil pegang Nabi dan letak pedang tu di tengkuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ketika tu seseorang yang pegang pedang, yang letak pedang di tengkuk Nabi, kata, siapa yang akan menyelamatkan engkau dari pedang ini? Waktu tu Nabi kata, Allah. Bila Nabi sebut Allah, pedang dia terlepas. Dia siapa? Dia ialah orang yang menjejak perjalanan Nabi dan para sahabat dari medan perang tadi. Dia tengok peluang untuk dia nak mengambil kesempatan di atas situasi Rasulullah dan para sahabat. Nabi dah letih, dia ambil pedang Nabi, dia tak di tengkuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maksudnya dengan semata-mata sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia tak pedang tu, kalau Nabi kita bergerak, tak boleh bergerak lah. Bergerak, nanti pedang ni akan menjunam dalam tengkuk. Tapi Nabi kita ajak macam mana bertempur dengan musuh sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Siapa yang akan melamatkan engkau daripada pedang ini? Nabi kata Allah. Nabi sebut Allah, terlepas. Maknanya kekuatan kita ialah Allah. Maka sebab itu tentera Imam Mahdi di akhir zaman, kekuatan mereka ialah takbir. Mereka bertakbir, runtuh bangunan. Tapi tuan-tuan, jiwa yang macam mana bertakbir sampai meruntuhkan bangunan? Jiwa yang ada Allah. Kita boleh takbir, tapi takbir kita kering, takbir kita kontang, takbir mereka basah dengan Allah. Maknanya Musallallahu Sayyidina Muhammad, inilah yang mesti ditanam di dalam setiap aktivis yang menjalankan tugas-tugas kebajikan dan perjuangan. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahu akbar. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka subhanallah, bila pedang dah jatuh, maka Nabi bangkit. Nabi bangkit. Bila pedang dah jatuh, dia turut jatuh. Ketika tu Nabi ambil pedang, Nabi letak di tengkuk dia. Siapa pula yang akan melamatkan engkau daripada pedang ini? Dia kata la syai'ah. Tak ada. Tuan-tuan, ni kekuatan kita. Saya bila tengok anak-anak bersilat tadi, saya nak titik air mata. Sebab Islam di akhir zaman ini akan bangkit dengan kekuatan lahiriah dan batiniyah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Elok sangat kalau tuan-tuan, anak-anak diterapkan dalam hidup mereka. Mereka ada semangat berjuang melalui persilatan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sebab silat ni dia membentuk semangat untuk berlawan. Dan siapa yang kita nak berlawan ni? Kita nak berlawan dengan orang yang menentang agama kita. Bukan kita yang memulakan pertentangan, tapi
Silat kan dia panggil seni membela diri, betul tak? Silat ni bukan nak cari lepasan orang, mai siapa lawan aku, mai. Bukan macam tu. Silat ni ialah satu seni, dia panggil seni bela diri. Lawan aku bela diri aku dengan ilmu persilatan. Penting tuan-tuan. Saya tengok guru saya, dia ulama, soalan senama. Cara dia tunjuk, cara tepih, kita tahu dia bukan sembarangan. Kalau orang tumbuk, contohlah tumbuk. Kalau orang tumbuk belah ni, tepih belah ni. Kalau orang tumbuk belah ni, tepih belah tu. Kalau orang tendang orang di bawah, tu seni. Kalau orang pukul di atas, begitu. Jadi subhanallah, masalah tu seni. Jangan jadi pendekar lubang luah. Tuan-tuan tahu pendekar lubang luah? Orang tikam dia, baru dia tepi lubang luah. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maka seni membela diri penting, sebab dia mengarah kepada satu persediaan untuk menghadapi sebarang kemungkinan apa yang bakal orang buat kepada agama kita. Muslimin dan muslimat mata Allah sekalian. Ada satu orang zaman Rasulullah, seorang penggusti namanya Rukanah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rukanah ni dia waktu sezaman dengan dia, tak ada orang yang dapat mengalahkan dia, yang paling hebat di Madinah. Satu hari Nabi berjumpa dengan dia, berjalan-jalan tersempak. Nabi kata, Rukanah, hamba lawan dengan aku. Hamba lawan dengan aku, kata Rasulullah. Dia kata, masalah Sayyidina Muhammad, boleh saja. Nabi kata, kalau aku menang akan masuk Islam. Dia yakin dia akan menang. Dia kata boleh. Sayyidina Muhammad. Akhirnya subhanallah, waktu bergusti lengan dengan Rasulullah Sayyidina Muhammad, tangan dia tak bergerak nak tindah Nabi. Sebab Nabi kita ialah manusia yang kuat. Betul, kalau kita baca dalam hadis, dalam perang, Nabi dia menang perang, Nabi depan, para sahabat berlindung di balik Rasulullah. Nabi terus marah, para sahabat berlindung di balik Rasulullah. Tu keberanian Rasulullah. Buka dalam tajuk bab syaja'ah, keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab berani ni bukan berundung, berani ialah melangkah menuju ke depan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Nabi orang yang kuat. Sebab tu tengok kalau kita baca Syama'il Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi kita, badan Nabi tu beruah, tak beruah. Lengan ni dia ada ruah, ni pun ada ruah, sini pun ada ruah. Jadi struktur tubuh Nabi itu menunjuk Nabi ialah orang yang kuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya Rukanah tewas. Nabi kata, ha, masuk Islam. Akhirnya Rukanah masuk Islam. Maka tuan-tuan, subhanallah, begitulah kita dalam kita mempelajari akhlak Nabi, kita nak mencontohi. Satu masa Nabi sebut pada para sahabat, zaman ni zaman Islam, Nabi kata, aku teringat satu masa di zaman jahiliyah berlaku satu persetiaan dia panggil halful fudul. Halful fudul ni iaitu satu orang ditindas. Satu orang ditindas, masalah Sayyidina Muhammad, oleh orang yang ada kuasa, orang yang ada duit, orang yang ada kekuasaan. Yang ditindas ni mustad'afin, orang lemah.
Ketika itu orang yang nak membela orang yang lemah ni, mereka berpakat untuk menuntut hak kepada orang yang lemah, untuk diberi hak kepada dia. Maka Nabi SAW ketika itu dalam umur belasan tahun, Nabi join sekali dengan persetiaan halful fudul ni, orang-orang yang Musa'ala Sayyidina Muhammad yang bersatu untuk menuntut balik hak ni diberi kepada orang yang lemah ni. Ketika Nabi dah ada Rasul, Nabi sebut, kalaulah ada lagi persetiaan yang macam ni dalam Islam, aku akan join, kata Rasulullah. Faham tak? Maknanya itu contoh akhlak yang kita mesti mencontohi. Apa saja, di mana saja orang buat baik, kita akan join. Itu akhlak Rasulullah yang kita mesti mencontohi. Jangan berlaku kita bila mana orang berpakat buat baik, kita menentang, ataupun kita tak menyokong, ataupun kita tak bagi perhatian. Kalaupun kita tak boleh bagi masa, tapi takkan tak boleh bagi duit. Duit mudahnya di hujung handset ya. Maka subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maka itulah akhlak mulia yang ditinggalkan oleh Nabi pada kita. Sebab akhlak Nabi ialah akhlak Tuhan. Setiap kezaliman mesti ditentang. Sebab tu ungkapan yang masyhur kita dengar, selalu kita dengar, walau udwana illa 'alaz zalimin. Tidak ada sebarang permusuhan melainkan hanya kepada orang-orang yang zalim. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab Allah sendiri anti kepada kezaliman. Sebab itu di akhirat esok, masalah Sayyidina Muhammad, selepas Allah menyoal dan menghisap manusia, pertama-tama yang Tuhan hisap di akhirat esok ialah bab sembahyang. Sembahyang tu adalah bab dia dengan kita. Lepas habis Allah perisi, Allah hisap tentang sembahyang, Allah akan masuk pada era yang kedua, iaitu tentang zalim. Sallallahu alaihi Muhammad. Zalim ni berlaku di antara kita, sama-sama kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka subhanallah, maka Allah Subhanahu wa taala sangat memusuhi kezaliman. Wala udwana illa 'alal zalimin. Dan dia berjanji, wa ma rabbuka bizallami lil 'abid, dan Tuhan itu tidak menzalimi hamba dia. Maka subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maka semboyan adalah merupakan satu badan kebajikan. Masalah Sayyidina Muhammad yang saya fahamlah, perjuangan saudara Yusuf Azmi ialah perjuangan yang melangkah menjadi pembela kepada kebenaran dan menabur kebajikan di tengah masyarakat. Itu Yusuf. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi tuan-tuan kena tolong. Dan aktivis semboyan masalah Sayyidina Muhammad sudah pasti mereka ialah para pemuda dan insan-insan yang masalah Sayyidina Muhammad seumpama seperti anggota bomba, sentiasa siap siaga. Betul tak? Mereka ni panggil bila-bila masa, on call mereka akan bangkit. Masalah Sayyidina Muhammad, di mana saja orang minta pertolongan, mereka akan sampai. Masalah Sayyidina Muhammad. Tu yang saya harap betul-betul semboyan adalah semboyan kepada perjuangan untuk melebarkan kebajikan dan kebenaran. InsyaAllah masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan sebenarnya tak perlu takut kepada kebatilan. Dan kita yakin kita kebenaran, tak perlu takut kepada kebatilan. Masalah Sayyidina Muhammad. Saya duduk tengok lah Yusuf dulu dengan Tok Ki dulu bila duduk jumpa dengan siapa-siapa hak cengih-cengih kan. Merasa mereka tak takut. Mereka takut juga sebenarnya. Tapi buat kemas tu orang tu takut. Saya tengok apa kecut Hindu tu. Tuan-tuan, sebenarnya keberanian kita adalah pada kebenaran. Masalah Sayyidina Muhammad. Kebenaran ni tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, kita duduk atas kebenaran,
dah jadi hujjah untuk menolak kebatilan. Orang yang duduk di atas kebatilan, dia kena cari hujah lain untuk membenarkan dia. Kita duduk atas kebenaran, tak perlu cari hujah, kita dah benar. Fa iza ja'al haqq wa zahaqal batil, Muhammad Sayyidina Muhammad, bila datang kebenaran, maka sirnalah kebatilan. Apa kita takut? Muhammad Sayyidina Muhammad, bila kita yakin kita benar, teruskan hujah untuk menebarkan kebaikan dan juga kebenaran dalam masyarakat. Jadi insya-Allah Sayyidina Muhammad, saya harap perjuangan semboyan adalah perjuangan yang diredai oleh Tuhan Sayyidina Muhammad, dan selalu akan dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cumanya kalau ada kesempatan lain kali saya nak bagi amalan dekat depa, tapi saya tak sempat, nak lari pergi Gombak pula. Jadi kalau Tuan Saya Yusof, kalau ada kesempatan saya nak sekali jumpa dengan ITV semboyan ni, saya nak terap, nak bagi amalan supaya mereka ada pengisian. Dalaman tu ada benda, tak mau jadi ting kosong. Faham tak ting kosong? Jadi kalau ketuk tu, orang tahu ke dalam tu kosong. Jadi kita nak bila ketuk tahu dalam ada isi depan ni, insya-Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ada masa lain saya boleh berjumpa lagi dengan aktivis semboyan. Mudah-mudahan insya-Allah saya juga ada amalan yang Tuku saya bagi, saya nak buat turun insya-Allah untuk mereka betul-betul jadi anak muda yang hebat, yang dibangga oleh Rasulullah insya-Allah. Terima kasih banyak di atas kesempatan yang diberi pada saya ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semboyan bersama ulama Allah jadikan ia sebagai satu rutin yang berkekalan. Alhamdulillah, semua para ulama yang bersama dengan program sehari semalam ini, insya-Allah mereka akan bersama-sama dengan semboyan insya-Allah. Seperti mana Nabi kata, kalaulah aku dipanggil untuk bersetia seperti mana yang pernah dipanggil aku ketika jahiliah hari itu, aku akan sambut, kata Rasul. Begitulah yang dijawab oleh para ahli ulama bersama dengan semboyan insya-Allah. Baik daripada Allah, kurang saya sendiri. Jadi insya-Allah moga-moga anak-anak yang hadir ini menjadi pelapis kepada perjuangan yang hebat ni insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.